Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung lagi kitab kita ni, Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dibincang lagi bab syarat-syarat solat. Dalam perbincangan kita ni ialah menentukan arah kiblat dah. Kita tahu arah kiblat dah. Bab menentukan arah kiblat ni panjang perbincangan dia. Dan kita baca dah sikit tadi. Iaitu nak tahu tanda kiblat ni ada 6 cara. Pertama, jarak jauh negeri itu ada 4 dah. Dari Pulau Khalidah yang terletak sebelah ni tengok tepat lah, tengok pulau lah ke apa, menentukan arah kiblat. Tengok tanda-tanda lah. Yang keduanya, jarak jauhnya dari Khatul Istiwa menurut ukuran bandar ilmu ukur atau persegi ilmu ukur. Jadi ni ilmu geografi lah. Jadi kalau duduk atas daripada Khatul Istiwa ni, dia tidak betul-betul barat dari lain. Betul-betul ni ada cara dia kira lah. Ni ilmu geografi lah kita kata dah. Ataupun ni panggil Google Map, boleh guna Google Earth ni. Go tu lah cara dia ni. Pandai guna go tu, boleh lah ilmu go tu dah. Ilmu dia lah, cara zaman ni dah. Yang ketiga, bintang kutub atau bintang ni, cara tengok bintang ni. Ni semakin berkurang dah kemahiran tengok bintang. Dia nampak bintang ni tandanya arah sini. Kalau nampak bintang ni tanda utara, tanda selatan. Dia boleh share dengan kedudukan bintang ni. Yang keempatnya, tengok matahari lah. Yang kelimanya, tengok bulan. Bulan ni berubah juga. Cuma ni kalau kita tahu masa ni duduk sini, kalau kita berjenis perhati ya, kita tahulah. Kalau bulan terbit pada masa gini duduk sini, ni tanda arah sini. Dia kenanya arah angin. Arah angin ni paling lemah lah. Jadi angin tu, maka yang terlebih dhaif lah, terlebih lemah. Dalilnya tentang untuk menentukan arah kiblat tu lemah sekali guna angin lah. Arah angin ni kadang-kadang terkuat. Dan yang terkuat ialah jarak dengan kepulauan Khalidah. Kemudian jarak dengan Khatul Istiwa. Dan sudah itu dengan bintang kutub. Ni kaedah Pulau Khalidah ke gapo ni, benda yang kait dengan apa? Jarak mungkin nampak lah Pulau Khalidah ke gapo lah. Jadi pentingnya itu ada geografi lah, ilmu geografi dah. Sehingga boleh menentukan arah utara, arah selatan, arah timur, arah barat. Dengan cara itu boleh menentukan arah nak menghadap kiblat. Lepas tu kata Syekh Qalyubi ni, mungkin Qalyubi Imarah dah. Syekh Qalyubi sahur dah. Syekh Qalyubi mengatakan dalam kitabnya bernama Al-Hidayah Minad Dhalalah. Kitab Al-Hidayah Minad Dhalalah. Tentang cara mengetahui waktu dan arah kiblat. Tunjuk daripada sesat ni ketika kitab ni. Mengenal ada daripada waktu dan kiblat dengan tiada alat dah. Cara-cara nak guna bagai tak ada alat dah. Kita lah ni masalah semakin lama semakin bergantung dengan alat lah. Al-ilmu bukan fil kutub ni, fil handset ke fil komputer dah. Tidak ada ilmu tu tanda dari kepala dah. Kerana teknologi tu menyebabkan kita lemah dengan menghafal teknik-teknik survival tu, jadi semakin lemah lah. Jadi tentang cara mengetahui waktu dan arah kiblat tanpa guna alat lah. Katanya ketahuilah bahawa Kaabah yang mulia itu letaknya, Kaabah yang musyrifah yang mulia itu letaknya pertengahan bumi yang dihuni oleh manusia. Jadi kita lah ni belajar geografi cara lah ni. Letak meridian 0 darjah lah. Jadi 0 darjah tu mungkin timur ke barat. Daripada dia lah timur ke timur, daripada dia lah ke barat, bermula dengan Greenwich UK lah di England lah. Tapi kita pelik situ tu tak menasabah no. Sebab dia bukan tengah-tengah dunia dah. Bukan tengah-tengah benua besar apa tidak ya. Lebih tengah-tengah benua besar ni ialah apa? Ialah di Mekah tu nah. Mekah tu sepatutnya Kaabah tu jadi benua tu sepatutnya 0 darjah dah. Kalau kita kira ada teori A plus B dah, ada teori keseimbangan ni. Macam kita tubuh kita keseimbangan, kita boleh nampak comel, tinggi kita, pinggir kita, kepala.
Dada pinggir pusat ke kaki, daripada tangan kita lengan ke siku ni, ke bahu tu. Yang ada kiraan dia, yang keseimbangan, teori keseimbangan ni. Makanya bumi begitu juga dah. Kaabah begitu juga, iaitu berada di pusat bumi kalau kira sebenarnya. Tak apalah. Kita ni lah ni di pasal berita ni paling banyak jajah dunia. Lepas tu boleh ke dia lah, seolah-olah dia Greenwich walaupun tak seimbang dah. Tidak tengah-tengah. Tak apalah, bahawa Kaabah yang mulia itu letaknya pada pertengahan bumi yang dihuni oleh manusia, kalau kira dah. Sedangkan bumi yang dihuni manusia yang mengenai Kaabah terbahagi pada 4 arah. Kalau kita kira tengah dia, 4 arah lah. 4 jihad dah. Setiap arah yang 4 menjadi sempit di tempat yang dekat dengan Kaabah. Dekat dengan Kaabah semakin sempit arah dia. Dan semakin luas kalau semakin menjauh daripada Kaabah. Jadi kita semakin jauh, arah kita menghadap tu semakin luas lah. Dimaafkan lah. Setiap orang yang berada di pertengahan arah dengan yang bertentangan dengan Kaabah tidak perlu ke kanan atau ke kiri. Dan yang berada tidak pada pertengahan arah, yang 4 tadi maka yang menghadap ke tengah. Dan sedikit miring kalau ke jarak dengan Kaabah tidak jauh, dan kalau jauh maka miringnya bertambah lagi. Ni cerita ni kalau kaedah dia nak tahu kiblat lah dah. Ni padan dengan ilmu geografi kita tu nak. Sekadar mana kita nak pesong tu nak. Nak pesong setara mana untuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita lepas tu dah. Di antara petunjuk untuk menentukan arah kiblat ialah dengan ukuran jarak negeri itu dengan Kepulauan Khalidat dan jaraknya dengan Khatul Istiwa. Kita pun tahulah mana ni. Gini lah Bukit Khalidat sini. Yang penting di sini tak? Bukit Kepulauan Khalidat. Yang pentingnya ni ialah geografi ya, betul-betul geografi. Kita tahu utara selatan kedudukan tu. Geografi. Jadi kejauhan dia. Kalau kita tengok lah ni, kalau kita guna Google Earth ni, kita tahu kalau kita dengan internet, kita boleh cek siapa ke rumah kita dah. Nah. Siapa ke masjid kita, siapa ke surau kita. Guna Google Earth lah ni. Google Earth tu jarak nak tentu jarak boleh, nak tentu arah pun boleh ni. Jadi itulah yang bulan ni dikira paling tepat lah. Paling tepat. Istilah Kepulauan Khalidat ni kita pun tahu pasal itu ke arah ke negeri tu negeri ni. Kira panjang negeri dah. Yang pentingnya gitulah, kena tahu darjah utara berapa, darjah selatan berapa. Lepas tu kita tahu darjah utara berapa, darjah selatan berapa. Bukan darjah utara berapa, darjah timur berapa dah. Kita pun boleh ukur lah mengikut ilmu geografi kita sudut arah. Arah apa? Arah negeri. Arah Kaabah yang kita nak menghadap tu kan. Sesungguhnya bagi orang yang berpergian mengetahui jarak negeri itu dengan Kepulauan Khalidat. Istilah Kepulauan Khalidat lagi. Pentingnya inilah utara selatan tadi lah. Dan Khatul Istiwa 21 darjah. Tumbuk dah. Dia subit dia Khatul Istiwa. Masa tu ni ada istilah Khatul Istiwa ni geografi ada dah ilmu dah satu dah. Pada tahun ni buku ni tahun 1700 ke 1800 lebih ni. Masa tu ada dah ni ilmu geografi ni ada dah utara selatan ni. Jadi 21 darjah yang kata ketinggian dah. Dan ini hendak diketahui bagi orang yang ingin mengetahui arah kiblat negeri itu. Kalau letak negeri itu di sebelah barat Kepulauan Khalidat dan lebih dekat dari jarak Mekah dan dari Kepulauan Khalidat, maka negeri itu terletak di sebelah barat dari kota Mekah. Dan arah kiblat negeri itu di sebelah timur. Kalau duduk sebelah barat, timur nak menghadap. Kalau duduk sebelah timur, barat nak menghadap. Tu nak ceritanya dah. Lepas tu, dan kalau jarak Mekah dan negeri ini
dengan khotib istiwa tengah-tengah lah, pusat tengah tu sama, maka kiblat orang yang tinggal negeri itu tidak miring, dan jika tidak sama jaraknya dengan khotib istiwa, kiblatnya miring sedikit ke sebelah kiri. Kalau jarak Mekah dengan khotib istiwa, maka arah kiblatnya miring ke sebelah kanan. Bila kanan tinggi, tengok tu lah jarak ni. Kalau di atas daripada Mekah, kena kiri sikit miring tak? Bukan tu betul-betul. Kalau dia duduk di sebelah timur, dia tengah ada ke barat. Timur barat tu bukanlah betul-betul barat ni. Kalau dia atas dari Mekah, dia kena tu sikit ke kiri dah. Kalau dia di bawah daripada Mekah, dia kena ke atas sikit. Tu lah cerita ni lah. Ayat panjang-panjang belik pun dah. Dan jika jarak negeri itu lebih jauh dari jarak Mekah. Kalau dia kata jauh daripada jarak Mekah, sebenarnya bukan ke jarak, cara kota lah, kedudukan dah. Daripada garis utara dan garis timur barat ni. Dan khotib istiwa demikian juga berlaku bagi daerah yang letaknya jauh dari jarak Mekah. Saya rasa ni maksudnya di segi timur barat ni. Ni. Ada segi darjah timur, berapa darjah barat ni. Dan kepulauan Khalidat. Mungkin hak ni lah kepulauan Khalidat ni, hak kata Greenwich tu lah. Maka letak negeri itu di sebelah timur kota Mekah. Jadi timur kota Mekah ni, maka kiblatnya ke sebelah barat lah. Dan kalau kedua daerah itu sama jaraknya ke khotib istiwa, maka kiblatnya lurus. Kalau kita kira Mekah tu sama garisan dengan Mekah, maka dia lurus lah, straight, tak payah naik atas ke kanan sikit, ke kiri sikit, tak payah, betul-betul ke barat tu. Cuma nak tutup barat tu satu perkara lah, kalau ada kompas, kompas lah. Tak tahu ni kompas lah paling mudah nak tahu utara barat. Tapi sini tak ada sebut sana nak. Kompas dipanggil dia. Istilah kompas tak sebut lah. Kompas ni guna magnetik, sifat magnetik bumi ni boleh mempengaruhi besi tu tak, jarum tu. Yang ada magnetik sikit tapi yang kecil lah, sehingga dia boleh terpengaruh oleh magnet bumi ni. Dia boleh pergi ke arah utara lah. Jadi dia tahu utara, tahulah timur mana barat lah. Lepas tu baru guna tengok peta, guna ilmu geografi, sehingga kita tahulah kalau kita tengok atas peta geografi kita, berapa sudut dia daripada Mekah, daripada rumah kita, tempat kita duduk ke Mekah tu, ikut atas peta geografi kita boleh tahulah sudut dia, berapa ke arah utara sikit, berapa ke arah selatan sikit ke, kita boleh tahu gitu. Ni kena ngaji lah, ngaji ilmu geografi. Kat lah ni kena tahu guna-guna istilah lah ni, Google Map, dan kena mahir guna Google Earth dia. Kalau kita ada internet lah ni, kita boleh cek guna Google Earth dia. Kalau jarak kedua negeri dengan khotib istiwa tidak sama dah. Bukan jarak, senang kedudukan. Arad. Istilah arad negeri dah. Sebenarnya kedudukan, bukannya jarak. Arah kedudukan kedua negeri dengan khotib istiwa tidak sama, maka hendaklah arah solatnya miring ke sebelah kiri sikit dah. Kalau yang atas sikit. Jika jarak dengan khotib istiwa lah, dan kota Mekah, maka ke arah kiblatnya miring ke sebelah kanan. Kalau yang atas sikit, kalau bawah sikit, dia kena ke sebelah kanan lah. Kalau dia sebelah timur, kalau sebelah barat lain pula. Kalau sebelah barat, kalau yang atas, dia kena tu ke kanan sikit daripada Mekah. Kalau dia bawah daripada Mekah, garis Mekah, dia kena kiri sikit. Gitulah dah. Dasarkan peta geografi ni. Cerita-cerita ayat dia ni cerita pasal peta geografi lah cerita ni. Okey, jika jaraknya lebih dekat ke khotib istiwa, maksudnya garis Mekah tu, dari jarak Mekah dan khotib istiwa, dan juga setiap negeri yang jaraknya dengan khotib istiwa lebih jauh dari jarak Mekah dan khotib istiwa, maka negeri itu berada di sebelah utara Mekah, maka kiblatnya ke sebelah selatan. Kalau tu utara Mekah, dia kena menghadap ke selatan lah, gitu lah. Contoh Madinah ni, dia atas pada Mekah, dia kena menghadap ke selatan lah. Kemudian kalau jarak negeri itu sama dengan jarak Mekah ke Kepulauan Khalidat, maka kiblatnya itu tidak perlu miring. Sebenarnya kita ni jauh, kita tak ada masalah mana Malaysia ni, dia satu arah kita lah. Tapi kalau kita duduk di kawasan Mekah ni, memang dia banyak lah. Banyak. Pergi kanan kena kat ni, pergi kat ni kena kat ni. Jadi kena cek sesuai jauh. Pasal setiap tempat tu mempunyai arah kiblatnya tidak serupa tempat lain, kerana dia ni kedudukan dia mengelilingi Mekah ni. Jadi banyak lah. Tapi kalau kita pergi tempat jauh-jauh sikit tak,
Di Iraq pun tak apa dah, lupa lah. Di Mesir, di Mesir pun sama dah, di Syria pun sama sebab jauh dah. Dia jauh yang akan menyebabkan soalan sama je arah kiblat tu lah. Sama saja. Dan jika tidak sama jarak kedua tempat itu dengan kepulauan Khalidah ni, Greenwich lah kita kata, maka kiblat penduduk negeri itu miring ke sebelah kiri. Dan jika letak negeri itu kurang dari jarak Mekah, khususnya maka arah kiblat miring ke sebelah kanan. Yang pentingnya kalau kita pada kira daripada atas benar. Kalau betul-betul ke atas betul, selatan lah. Cuma kalau atas kiri, kena ngadap kiri sikit dia. Atas kanan, dia akan jadi ke ngadap kiri pula dah. Atas kanan, dia akan ngadap kanan lah supaya kena ke abah dah. Jadi benda ni betul-betul ilmu geografi. Panjang-panjang cerita pun kita payah nampak. Kalau kita tak nampak betul dah. Jika jarak negeri itu dengan kepulauan Khalidah, Khatib Istiwa ke apa, lebih jauh dari Mekah. Dan kepulauan Khalidah dan setiap negeri yang lebih dekat dengan Khatib Istiwa dari Mekah. Dan Khatib Istiwa, maka negeri itu terletak di sebelah selatan. Cerita-cerita ni sebelah selatan perut nak cerita tak ada cerita sebelah utara. Ni cerita sebelah selatan. Mula cerita sebelah timur, barat, cerita sebelah timur, lepas tu cerita sebelah utara. Ni cerita sebelah selatan pula dah. Dan kiblatnya di pihak utara lah. Contohnya Yaman ke apa dah. Kemudian kalau sama jarak negeri itu dengan kepulauan Khalidah dengan jarak Mekah dan kepulauan Khalidah, maka arah kiblatnya lurus. Jadi jika tidak sama jaraknya dengan kepulauan Khalidah dan jarak Mekah dan kepulauan Khalidah, maka arah kiblatnya miring ke sebelah kiri. Cerita panjang-panjang pun cerita dia. Kali dia sebelah selatan pun, kalau dia ke kanan sikit selatan, dia akan serong sikit ke kiri lah. Kalau dia betul lah dia berselatan, tapi dia ke kiri sikit dia. Daripada Mekah, jadi dia kena ngadap kanan sikit. Nak cerita hak tu je, cerita ngadap kiblat. Jika jarak negeri itu lebih jauh daripada kepulauan Khalidah dan jarak Mekah dan kepulauan Khalidah, maka arah kiblatnya miring ke sebelah kanan. Jika jarak negeri itu lebih dekat dengan kepulauan Khalidah dari jarak Mekah dan kepulauan Khalidah, demikian juga. Jadi cerita ni panjang pun cerita nak tentu berdasarkan kaedah ilmu geografi lah. Kaedah ilmu geografi. Okay, habis itu kita pergi lain pula lah. Bawa cara pula geografi ni dah. Geografi ni teori dia kita tak jawi payah nak faham dak zaman dulu Kita kena guna kaedah ngaji zaman lalu ni lah geografi ni. Kena ngaji lah, wajib ngaji dah cara zaman lalu ni sehingga kita boleh tentukan koordinat tempat masing-masing dan arah pergi masing-masing. Tapi zaman lalu ni dengan kaedah GPS tu lagi canggih menyebabkan kadang-kadang tak cara utara selatan pakai ikut jalan dia ni. Ikut apa GPS ni dah. Google Map ke apa ni. Jadi pakai ikut dah ataupun Waze ke ni. Okay, syahadah ni kita nak bincang pula wajib bagi orang yang bersolat yang dalam menentukan arah kiblatnya dengan ijtihad. Dia guna ijtihad dah. Memperbaharui ijtihadnya memperbaharui ijtihadnya pada setiap kali mendirikan solat fardu. Setelah lupa arah kiblatnya menurut ijtihad yang pertama sekalipun belum berpindah dan tampak mengerjakan solat yang pertama dari tempat yang mengerjakan solat yang pertama. Biasanya kita duduk tidak dalam keadaan duduk kapal kita lah. Kita musafir lah. Jadi biasanya kalau orang dulu kan memang dia jalan tu jauh-jauh. Naik bukit, turun bukit, keliling bukit je. Jadi benda tu menyebabkan bertukar lah arah-arah tu. Jadi dia kena cek semua dah. Ataupun dia tak ingat pagi mula tu semayang zuhur dah. Tempat tu dah dia tak ingat. Nak semayang asar kena cek mula kiblat gitu lebih kurang lah. Tapi biar istihad, biar usahalah. Tetapi kalau masih ingat arah kiblat berdasarkan ijtihad yang pertama, memulai kata semayang zuhur, itu Tuhan ni ijtihad. Dan ingat lagi, maka tidak wajib mengulangi ijtihadnya lagi dah. Ijtihad ni tentukan arah kiblat lah. Jika waktu sudah sempit untuk berijtihad, umpamanya kalau berijtihad waktu solat sudah habis. Kalau dia nak cari petunjuk sehingga habis waktu semayang lah. Nak semayang tak ada lagi nak tahu tentu arah kiblat, bukan main guna nak kira dah. Atau masih bingung dalam berijtihad, umpamanya belum jelas baginya arah kiblat yang benar, baik kerana gelapnya atau tanda kiblat berlawanan dah.
Tak nampak. Kompas. Kompas bengok kali kita zaman lagi kompas kan. Lepas tu selain kompas kita tahu kedudukan dah. Kedudukan dia tahu ataupun kompas tak penuh. Kompas ni kalau diganggu oleh magnetik lain, besi magnet ke apa, akan lari lah. Jadi bengok dah. Ataupun ada gangguan magnetik lah. Ataupun kita tak tahu kedudukan di mana nah. GPS kedudukan kita sekarang ni di tengah laut ke, di padang pasir ke, di tengah hutan, kita tak tahu duduk mana dah. Kalau tengok peta pun tak tahu duduk mana, masalah pula dah. Bengok lah ijtihad dah. Tak tahu nak duduk mana dah. Maka wajib baginya solat kerana menghormati waktu, sedang ia boleh menghadap ke sebarang arah yang dikendakinya kerana kadang itu sudah dianggap darurat dah. Kalau dia terdesak nak habis waktu lala, bengok dah, tak tahu nak kira ke mana nak kedudukan dia, nak tiga kiblat ni kan pening. Jadi dia kena semaya dalam waktu tu juga secepat mungkin sebelum habis waktu. Dan wajib ia mengulangi solat apabila telah nyata arah kiblatnya baik masih ada waktu solat ataupun sudah habis waktu solat, sedang ia sendiri tidak boleh bertaklid kepada orang kerana masih dianggap mampu berijtihad dan kebingungannya hanya mendatang yang dapat diatasinya. Ini pendapat mazhab kita lah. Usul semaya mula dah. Ni, kita erti nak ijtihad ni. Dia panggil semaya hormat waktu ni. Istilah ni suhur dari mazhab kita lah. Mazhab lain tak ada istilah hormat waktu. Dia boleh semaya lah hormat waktu ke apa. Memang kena semaya dah. Tapi kita ni kita kena banyak cara sebenarnya. Dia kata ni soalan ni macam masih tak ijtihad tu salah juga dak. Jadi dia kena ulas semula semaya dia dak. Tapi kita ambil pendapat hal lain lah. Apa dia usaha-usaha dia bengok tak tahu kat dia semaya dah. Lepas tu tak perlu dah qada. Pasal dia usaha dia ijtihad itu asalnya dia bermudah-mudahan dah. Tak usaha langsung nak cari al-qiblat. Barulah kita kata kena qada semaya dah. Dan kalau tidak mampu berijtihad dan tidak mendapat kesempatan untuk mempelajari tanda-tanda arah kiblat kerana matanya buta. Belajar dia ni buta mata dah. Buta mata kepalanya dah. Dan kaki tangannya buntung dah, cacat pula dah. Nah. Wajib bertaklid kepada orang yang tahu dan yang dapat dipercayai ilmunya dalam menentukan arah kiblat. Sekalipun ia sahaja hamba laki atau hamba perempuan. Kalau perempuan pun kalau dia bisa tentukan arah kiblat, hamba perempuan setahu mana pun, kena ikutlah, kena percaya ke dia lah. Jadi dia kena taklid. Kalau dia tak erti, dia ijtihad, dia kena taklid. Tidaklah wajib mengulangi solat yang dilaksanakan berdasarkan taklid tersebut ikut pada tanpa faham. Orang ni kata gini, dia cek-cek, ni lah kiblat dah. Kita ni tak faham. Mana cara dia kira tak tahu. Tak tahu dia guna arhang ke, guna bitel ke apa, tak faham pasal dia. Jadi kita taklid ke dia, semaya, solah semaya kita tak perlu qada lah. Tapi kalau bersolat tanpa bertaklid, wajiblah mengulang solat sekalipun secara kebetulan tepat menghadap ke arah kiblat. Kalau tak taklid, tak ikut orang, maka agama koksi tak usah. Jadi tak boleh. Tapi kalau kita percaya kau itu, ini boleh percaya nampak pandai tu arah kiblat ni. Macam pandai pasal back elektrik kau ada wiring ke apa. Macam pandai back komputer, kita atas kedai tu back komputer. Jadi kita taklid dia, tak faham cara dia back pun tak apalah dah. Maka jika dapat oleh orang yang buta dua orang yang mujtahid yang berbeza hasil ijtihadnya, sunat mengikuti yang lebih tahu dan lebih dipercayainya. Tiba-tiba berbeza. Ada dua ni macam pandai berlaku dah. Nah. Ini berbeza dah ijtihadnya. Tapi ada seorang tu kata, ni orang lama lagi dah, orang pengalaman lagi dah. Kita percaya ke dia dah. Jadi ikut orang lebih kita percaya dah. Sah lah main kita dah. Dan menurut sebagai ulama dalam keadaan ini wajib. Demikian terangkan kitab Tufah. Jadi kita wajib ikut hal lebih dipercayai, lebih suhu, lebih nampak tu cara dia kecek macam pandai. Macam kita nak check dia lah berbanding dengan orang lain. Dasarkan hujah kalau kita boleh tahu je hujah sikit. Dia betul ke? Sebab apa pilih hak ni? Hak ni gini-gini. Hak ni terang tak kemah mana lah. Jadi kita pilih hak kemah lah. Begitu juga dalam masalah lain tu tak. Bukan kiblat saja, fiqh ke apa pun. Sebenarnya mazhab orang awam ni bukan mazhab Syi'i ni, mazhab ustaz dia dah.
Ustaz tu lah hak nak ikut mazhab mana ni berdasar pengajian dia ni. Orang kapun tak sedap tu lah, tak sedap kerakin nak pergi mazhab Syafi'i apa pasal kita ni hanya ikut ustaz kita ngaji sebab kita tak tahu apa kaedah istidlal, nak istinbat istidlal hadis tu. Cara berdalil tu tidak tahu pun pasal kita tak mengaji turut mengaji tu ikut betul-betul cara dia mengaji dah. Kena ikut kaedah mengaji, kena mengapa mata dah. Benda tu kita tak ikut, tak lalui menyebab kita ni ikut saja ustaz kita ngajar. Cara gitulah. Nah. Barang siapa yang mampu belajar maka wajib baginya belajar tentang tanda arah kiblat. Ini kata wajib je. Kata dah ni kan wajib belajar geografi ni. Jadi dia ni. Sebagaimana wajib belajar wuduk. Siapa tak serupa nak belajar wuduk ni yang kata ni. Belajar geografi, belajar tentukan arah kiblat ni. Dan lain-lainnya. Fardu ain lainnya maka belajar seperti itu hukumnya fardu ain. Bagi orang yang ingin berpergian. Bukan main. Dia nak musafir. Nak tentu arah kiblat dia kena. Dia kena tahulah kaedah-kaedah dia. Jadi dia kena belajar nak. Dia kena belajar. Tak belajar dosa yang kena musafir. Tak belajar. Dia fardu ain. Bukan fardu kifayah. Pasal dia sendiri nak semaya. Dia sendiri nak cari kiblat. Jangan mengharap ke orang lain. Kalau tempat tu, kalau kita pergi Malaysia ni ataupun tempat-tempat ada masjid tu, kita boleh maya masjid tak apalah. Tempat-tempat tu, kalau kita duduk Jepur ke mana, masjid pun tak ada. Jaga masjid. Jadi benda ni kalau kita jalan tak reti kaedah-kaedah cari kiblat, tentukan arah kiblat, dosa kalau kita tak belajar lah. Jadi kita nak belajar dah teknik sama ada kemahiran ni guna GPS, tahu dah arah mana-mana teh. Cek awal-awal kalau kita berhenti stesen ni nak di Jepur dah. Jadi kita tahu nak semayam mana lebih kurang dah kita tahu arah kiblat je. Kita tentu awal-awal lah kita nak musafir di Jepun contohnya. Dan okey, jadi fardu ain kata untuk belajar dah tentu arah kiblat ni orang yang musafir. Yang dalam rombongannya sedikit orang yang tahu tentang tanda kiblat. Jadi orang lain pakat tak kerti belaka, masing-masing bertanggungjawab. Jadi kena belajar masing-masing tu biar tentu pandai. Dan fardu kifayah bagi orang yang mentak di kampung halamannya. Fardu kifayah sebab ramai ada orang tahu dah. Atau orang berpergian yang anggota rombongannya banyak yang tahu tentang tanda arah kiblat, maka begitu dipanggil fardu kifayah. Ramai sangat rombongan tu. Menyebabkan kita ni ada dah spesialis orang ya, tahu tentang cara nak cari arah kiblat. Pada orang itulah kita taklid ataupun kita taklid ke dia lah. Jadi fardu kifayah yang seorang tahu lepas belakang. Bagi siapa yang fardu ain belajar tanda arah kiblat ni maka berdosa jika tidak belajar dan haram baginya bertaklid. Haram bertaklid. Jadi dia kena apa yang boleh belajar fardu apa? Yang boleh belajar tentang cara arah kiblat ni tak si belajar juga dosa lah. Haram atasnya taklid kalau dia ni dia apa? Ada kemampuan belajar lah. Jika waktu untuk belajar sangat sempit, maka boleh bersolat dengan menghadap ke arah mana pun yang dikendakinya dan wajib ia mengaling semula kembali solatnya. Jangan main di mazhab kita ni. Tak ada belajar, lepas tu nak semaya dah. Tak ada tahu je cara nak tentukan kiblat. Kena semaya juga, wajib semaya juga ni. Tapi kena qada semula dah. Itulah, tapi kita kira dia usaha sekadar mana lah. Tak perlu qada lah. Bab qada ni kita kena faham dah. Kita jadi terutama orang awal ni kena kurang ke bab kena qada. Jadi masalah. Sikit-sikit qada, sikit-sikit wasbah qada. Jadi tak ada benda hak yakin. Jadi kita kena mudah lah nak. Okey lah ni tentu kes daya upaya lepas tu semaya ke arah mana pun hak kita mampu kita usaha dah. Tawakal lah kira usah lah semaya tak usah dak usaha lagi tak tak usah. Tuk main wasbah semua dah. Barang siapa yang fardu kifayah belajar tanda arah kiblat tidak berdosa meninggalkan belajar. Maksudnya kalau di ramai-ramai rombongan ia tidak wajib belajar belaka. Mana ada dipertanggungjawabkan untuk mengetahui untuk belajar. Bolehlah dia belajar dan orang lain tu pada ilmu dia lah. Dan boleh bertaklid pada dia lah dan tidak wajib mengembalikan solatnya yang dikerjakan dengan taklid tadi. Jadi tak perlu dia semaya semula lah. Dia kira boleh percaya dah kepada orang yang ada kemahiran tersebut dah.
Biasanya barang siapa yang beristihad sendiri atau mengikuti istihad orang lain lalu yakin bahawa orang yang diikutinya tersalah. Yakin dia salah. Dalam menentukan arah kiblat baik terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Wajib kembali mengulangi solatnya. Baik kesalahan itu diakuinya dengan yakin umpamanya dengan melihat Kaabah atau dengan melihat mihrab yang diyakini kebenarannya. Jadi dia tengok masjid tu, arah tu imam tu, arah mihrab tu. Arah kiblat lah dah, tu imam dah. Jadi arah lain dah. Dia semaya dah ni, arah sini. Tiba pergi ke depan sikit jumpa masjid, tengok arah lain. Jadi dia yakin dah salahnya, jadi kena semaya mula dah. Atau dengan berita dia orang yang dapat dipercayainya yang telah melihat mihrab yang diyakini kebenarannya. Ataupun ya dengan berita dia orang yang dapat dipercayai yang telah melihat mihrab yang diyakini kebenarannya, yang kita percaya kau itu kata saya tengok tadi masjid tadi kiblat je kau ni dah. Dia ni tidak main ikut arah kiblat, orang lain je rajak ke dia. Dia percaya dia ni bukan bagi belawak dah. Muka macam percaya dah. Jadi nampak macam mahir dah. Kecek pun pandang. Jadi kita pun boleh percaya. Maka jika yakin akan kesalahan ke arah kiblat dalam solatnya yang terdahulu, maka wajiblah mengulangi semula kembali solatnya. Kerana solatnya yang terdahulu kira batal. Kira batal. Kalau ada rajak betul kiblat tu, semaya pertama binasalah dah. Kena semaya mudah. Jika tidak yakin salah arah kiblat namun semata dugaan saja umpamanya ijtihadnya berubah dalam solat ke ijtihad yang lebih kuat dari ijtihad yang pertama dah. Dan semaya mikir dak orang ni tanda lain dah. Umpamanya telah nyata baginya arah kiblat yang betul pada arah yang lain, wajib ia mengamal ke ijtihadnya yang kedua kerana ijtihad yang kedua adalah ijtihad yang benar menurut dugaannya dah. Tengah-tengah semaya tu baru mikir salah aku tentu kiblat ni dah. Sepatutnya ke kanan sikit atau ke kiri sikit dah. Atau ke belakang pun dah. Jadi di tengah-tengah semaya tu dalam hal ini dah. Jadi wajib dia pakai ijtihad yang kedua tu. Walaupun dalam semaya dah. Jadi dalam hal ini ia wajib berpaling ke arah kiblat yang benar kerana ijtihadnya yang terdahulu ternyata salah. Tengah-tengah semaya itu paling dah. Demikian juga berlaku jika perubahan ijtihad itu dalam solat sesudah ditetapkan arah kiblatnya menurut ijtihad pertama. Sekalipun bersolat yang 4 rakaat menghadap ke 4 arah dengan 4 ijtihad, maka solatnya sah dan tidak wajib mengulang kembali solatnya. Tengah semaya tiba-tiba mikir dok ni ada petanda-petanda. Tengah semaya dia nampak petanda paling kanan. Lepas tengok pula ada petanda lain paling kat belakang pula. Ada petanda lagi paling lagi pula 40 sekarang apa? 270 darjah pula dah. Macam 4 bucu tu semaya berlaku dah. Tapi dengan ijtihad. Dengan ada kaedah lah. Bagi bodoh-bodoh saja gitu dah. Ni tengok ada angin, ada gapa petunjuk. Dia pun ubah. Maka sah lah semaya je tak perlu qada. Dan kita ambil orang ni lah kaedah je dah. Kalau usaha tak perlu qada. Dia perlu asalnya kita tak usaha langsung. Tapi jika belum jelas salah satu atau benar ijtihadnya, umpama nyata ijtihadnya salah tapi nyata pula ijtihad itu benar, dalam hal ini dilihat kalau ijtihad yang kedua lebih lemah dari ijtihad yang pertama, maka ijtihad yang kedua seolah-olah tidak ada. Jika ijtihad yang kedua lebih lemah dari ijtihad pertama dari demikian juga kalau kedua ijtihad itu sama kuatnya, maka menurut qaul yang dipegangi namun tercantum dalam kitab Majmu' dan kitab lainnya yang menerangkan sebaliknya. Demikian dinukil oleh penulis Tufah. Cerita panjang-panjang pun kita kira hak mana lebih yakin lah. Mana ada zon kuat, hujah yang lebih kuat. Itulah yang paling kuat dah. Bukan pertama, kedua mana lebih ada hujah yang lebih kuat dah. Dan kalau berubah ijtihadnya sudah mengerjakan solat subuh. Dan kalau berubah ijtihadnya sudah mengerjakan salat subuh umpamanya, maka hendaklah dilaksanakan berdasarkan ijtihad kedua pada salat zuhur. Dan seperti itulah dilaksanakan jika berubah pula ijtihadnya sudah salat zuhur dan mungkin terjadi bersolat dalam 5 waktu menghadap ke 5 arah dikarenakan berubahnya ijtihadnya. Dalam keadaan yang seperti itu sahlah kesemua solatnya dan tidak perlu diulangkan lagi kerana semua solat dilaksanakan sesuai dengan ijtihad yang terdahulu dah.
Kerana ijtihad tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang lain, dan maka mana yang salah tidak dapat ditentukan. Jadi ijtihad ni tidak membatalkan ijtihad lain, kaedah usul fiqh ni. Jadi kaedah dia hak ijtihad dulu terpakai, hak mana kita tahu masa tu dah. Ijtihad baru pula kita pakai zaman ni. Jadi tak perlulah risau. Semuanya kira sah semaya dia. Sah semaya, tak perlu ulas semula dah. Wallahu alam, kita habis dah perbincangan menentukan arah kiblat. Panjang-panjang pun banyak kan perbincangan ilmu geografi lebih kurang dah. Tapi learningnya kita kena meraihkan ada teknologi ni, kita kena ada kemahiran lah. Kita kena ada kemahiran guna Google Earth ni, wajib lah. Kalau kita nak musafir ke negara-negara yang jauh ada masjid, contohnya Jepun ke apa. Jadi kita berhenti mana-mana, kita nak semaya tepi-tepi jalan ke tepi stesen ke mana-mana tepi-tepi lah. Jadi kita kena tentukan dulu arah kiblat dan kena ada kemahiran. Kena ada kemahiran tu gunalah teknologi terkini dalam handset dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.